اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ربنا افتح بيننا وبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi kuliah kali ini. Jadi insyaAllah kita sambung lagi pembahasan kita mana kita mahu diberikan permulaan. Iaitu kita mahu diberikan permulaan apa itu baca kitab Tasawuf kali ini, iaitu kitab Aqidah. Aqidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang perlu, yang mana kita adalah dulu di Islam bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita mesti berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada akidah yang diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani, Rasulullah menyebutkan bahawa umatnya ini umat Islam akan berpecah pada tiga buah. Hanya satu saja yang selamat, hanya satu saja yang jaya yang betul, yang lain semua sebelum itu. Allah pada hadis itu hanya perlu kita mendalami dan mengetahui dengan jelas apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita baca sampai apa ni? Bulan lepas kita baca atas. Muat. Itu kemudian. Pengertian hukum akal. Pengertian hukum akal. Hukum akal itu. Hukum ini bukan lagi hukum akal saja. Sebenarnya dia tak tahu hukum. Walaupun hukum mahkamah itu adalah hukum mahkamah. Bila disebut hukum, maknanya apa dia? Menetapkan satu keputusan ganti daripada keputusan yang lain. Misalnya hukum mahkamah, jatuh hukum gantung misalnya. Bila jatuh hukum gantung, maka tergantilah hukum bebas, hukum lain, hukum sempat gantung. Hukum ni maknanya menetapkan satu perkara ganti daripada perkara yang lain. Itu makna hukum. Misalnya hukum matematik misalnya 2 tambah 2 4. Bila 2 tambah 2 4 tetap dah 4. Kan? Tetap dah 4. Maka ternafilah 3 ternafilah 5 ternafilah huruf lain. Angka-angka lain. Maknanya kita berhukum. Jadi di sini apa yang diterangkan di sini iaitu hukum akal. Hukum akal ini maknanya menetapkan satu perkara kepada satu perkara yang lain. Maknanya menetapkan satu perkara ganti daripada perkara yang lain. Jadi dalam mengenai akidah, dia pertama sekali kita dah baca tadi, dia kena tahu hukum akal. Kalau tak tahu hukum akal, problem berbeza. Sebab dia ingat ada benda ini, makin hafal lagi sekali. Ada lagi setengah macam mana? Oleh kerana dia tak faham ilmu sifat 20. Dia kata nak buat apa belajar sifat Tuhan? Tuhan, sifat tak ada, itu semua bukan sifat Tuhan. Nampak? Sebab apa? Sebab tak faham. Yang pasti tak ada, itu sifat Tuhan, tapi sifat Tuhan.
Sebab mutakhir itu ada perkara yang diterima tidak diterima akal. Ada perkara yang diterima akal itu Tuhan itu ada. Yang tak diterima akal itu Tuhan itu tiada. Itu dia ada. Sebab itu hukumnya tiga. Iaitu wajib mutakhir dan wajib makna sah pada akal ada. Mana tak ada terima akal tiada. Mutakhir makna sah pada akal tiada. Tidak diterima akal ada. Itu kita faham. Mungkinlah jago kepala itu tentang Abu Bakar. Tapi saya tahu sini saya itu ada mengaji akidah lagi. Tahu apa tu? Ta'allah. Apa ni? Alhamdulillah saya kata saya sudah ngaji akidah lagi ni. Apa ni? Risalah sahih ni. Orang kata ikut jelah. Akidah lagi itu tuan, saya kalau mula lagi akidah lagi ni saya akan kata. Tapi tak tahu lawan orang lagi. Minta dia lambat. Tak minta saya nak Malaysia dah. Minta dia lambat. Itu sebenarnya kita ajar ramai-ramai. Sebab apa? Saya rasa sendiri, akidah yang diperangi oleh Rasulullah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita pula dah duduk dalam golongan Islam, dilahirkan Islam, keturunan Islam. Dan kita pula adalah pegangan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan masuk golongan lain sudah. Sebab dia cakap begini, sebab orang lain kan jadi Syiah tu ada apa? Mungkin tuan-tuan tak sedar ni. Bukan saya nak lagi contohkan, tapi saya tahu ni. Orang lain ni saya ada jadi Syiah pada tak? Jangan baik-baik. Jadi ini saya nak sebab bagi sebab Syiah ni. Mungkin orang kita ni tak faham apa benda Syiah ni. Lalu dia ingat Syiah ni, ini masalah khilafiyah dia. Syiah ni bukan khilafiyah bukan. Ini Syiah ni berubah yang besar, itu berdua lagi yang masuk hati dalam dia. Sebab Rasulullah kata, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi laqad ummati ala 30 wa 70 firqah. Fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar." Akan berpecah umat Islam kepada 73 puak, maksud 73 pahaman. Dia kalau diperinci kepahaman, Syiah dia ada 22. Tak tahu lah, Syiah yang masuk ke Syiah dia tak tahu, Syiah yang mana tak tahu. Di antara 22 itu kedua-22 yang hancur, tak. Jadi jangan ada yang mengikut Syiah. Jadi kalau kita mengaji Ahlussunnah wal Jamaah, mudah dipengaruhi. Jadi Rasulullah akan pecah kepada 73 puak. Satu saja pelanggan. Bila kata Rasulullah, kata yang pelanggan ini Rasulullah kata Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam hadis lain disebutkan ma ana alaihi wa ashabi, itu orang yang beriktifak seperti iktifak aku dan para sahabat. Maknanya selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah atau tahu beliau atau tahu dakwah dalam iktifak Rasulullah, dia orang besar seperti iktifak Syiah dan sebagainya. Jadi Syiah adalah juga Syiah ini satu golongan hasil daripada propaganda bapa Yahudi yang pada masa Sayyidina Uthman dulu, pada masa Sayyidina Ali tak lagi, Sayyidina Umar tak lagi, masuk Sayyidina Uthman, maka muncullah seorang bapa Yahudi yang melakon kolon-kolon Islam di kalangan umat Islam. Kolon-kolon ini Islam, tapi sebenarnya dia kafir lah. Tujuan saja nak merobohkan umat Islam. Lalu dia berdakwah dia, ajaran yang dibawa oleh ketua umat Islam sebab di antara umat Islam itu ada yang tak betul dengan orang Islam. Tapi sebenarnya dia bapa Yahudi, pendeta Yahudi. Jadi pada tahun 30 Hijriah, di zaman Sayyidina Uthman merintah, dia pun propaganda pada bahawa dia kata sepatutnya sumpah Rasulullah wafat ini sepatutnya Sayyidina Ali lagi dapat itu. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Uthman. Jadi ajaran dia apa dia? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman ini sebenarnya adalah perampas. Ini ajaran Syiah. Ini ajaran Syiah yang tak betul. Ini saya beritahu yang betul ikut lah. Ini saya cakap ni benda tak betul. Jadi ini ajaran Syiah. Ini intisari. Maksudnya apa tu? Berat ajaran Syiah.
mendahului bahawa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu adalah merampas jawatan khalifah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman itu merampas daripada Sayyidina Ali. Jadi kalau itu macam mana? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman itu kena mati. Kena kata macam-macam. Sebab itu Syiah ada mati habis. Sahabat dia ni. Dan termasuk Sayyidina Aisyah pun dia mati habis. Ya? Jadi kita jangan berikut-ikut benda ni. Rasulullah siapa yang untuk mencerca sahabat dia dalam masa dulu dia. Kalau dah mati Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, hancur lah tu. Tapi itu tak ada yang besar. Jadi tuan-tuan, ini masalah prinsipal sebenarnya. Masalah yang paling dasar dalam Islam. Jangan pula kita kata ini masalah sudah. Ya? Ini masalah apa? Ini masalah besar. Masalah keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya dedah macam tu kan tu. Saya dedah saja sebab saya tengok perkembangan Syiah di Indonesia ni boleh dikatakan begitu mekar juga kan. Sudah ada orang Melayu jadi Syiah pun. Jadi jangan ya. Kalau dulu ni kau yakin, saya yakin kita sudah tahu. Baiklah. Mula itu apa? Ikut apa? Ijtihad. Tapi aman. Tu punya syaitan. Jadi tapi aman ada ikut. Awak ini semua adalah musuh-musuh Islam. Jahatnya. Wahabi ni yang saya dengar. Wahabi ni tengok dalam buku ni. Maknanya itu Imam Bayyid. Ini Wahabi. Itu tentang Wahabi. Lepas itu saya kata, ya, cumanya kita baca kitab. Kalau dah berbeza dia, tak baca kitab itu, ya, jadi rugi lah. Jadi kita baca kitab. Lepas itu, 3 minit 15 minit macam ni. Tambah lagi. Jadi hukum akal itu maknanya apa dia? Menetapkan satu perkara dan perkara yang lain. Maknanya hukum ada 3, iaitu wajib, mustahil, harus. Ini saya tunjukkan. Bila tetap wajib, ternafilah mustahil, ternafilah harus. Bila tetap mustahil, ternafilah harus, ternafilah harus. Bila tetap harus, ternafilah wajib, ternafilah mustahil. Itu maknanya. Maknanya menetapkan satu perkara. Bila tetap salah satu daripada 3 ni, maka ternafilah 2 ni. Ya? Tapi saya rasa ini okey lah ni. Ini cuma nak bagi peringat je lah. Ya? Saya kalau kata Abdullah Qutani ni memang orang tadi, ya? Saya memang yakin lah. Memang dia diajar. Memang dia bersifat. Ya? Tambahan kalau dia baca Al-Quran tadi. Ya? Sebenarnya kita Al-Quran tadi ni adalah kita yang paling masyhur dalam Iqtida' Al-Sunnah Mu'ad dalam lain. Ya? Samping ini kitabnya ada betul lagi. Itu betul jawab dia. Sekarang kita jawab kepada lagi sampai Al-Quran. Itu tak akan baca kan? Kalau baca dia 10 tahun kembali. Kalau baca saya dia sebulan kali, ada orang 10 tahun kali. Jadi dasar dia, asal usul dia kita tahu hukum akal. Jadi bila kita tahu hukum akal, barulah kita tahu hukum-hukumnya. Wujud tidak makhluk itu bukan hanya hafalan. Dia bukan hanya hafalan bukan ulang-ulang, bukan. Tapi adalah merupakan satu kepahaman akal. Ya? Ditimbang-timbang, maka kepahaman akal akan memahami bahawa Tuhan itu wujud. Ditimbang-timbang dengan akal, maka kepahaman akal akan menerima bahawa Tuhan itu sedang. Yang itulah seterusnya. Tuhan itu makhluk, kepala pahan dan sebagainya. Ya? Jadi, hukum akal maknanya meletakkan satu perkara kepada satu perkara yang lain. Bila tetap wajib, kenafilah supaya. Kenafilah. Atau menafikan satu perkara kepada perkara yang lain. Sebaliklah. Ataupun sebalik. Dengan tidak berkendak kepada cuba kepada meletakkan. Tak payah cuba-cuba. Ini benda dengan akal boleh tahu. Dengan akal boleh tahu yang cepat. Tak payah cuba-cuba. Misalnya anda nak tahu 1000 campur 1000. Tak payah pula garis kat tiap 1000 campur 1000 pun payah bila ya. Dengan akal boleh tahu. Satu bilion campur 1 bilion 2 bilion. 10 bilion campur 10 bilion 20 bilion. Kalau nak kira 10 bilion berapa bulan? 2 bulan tak ni. Tambah tak ni mana? Ngaji pun banyak kadang-kadang.
Apa lagi yang tinggal begitu? Maknanya kita nak buat maknanya tak payahlah. Kalau benda ini boleh dipahami kan? Jadi di sini sebenarnya dia bagi kiasan supaya kita faham tentang akal itu, ya. Seperti dibuat dia di depan macam tu. Dia kata macam mana? Bila kita tengok benda sendiri, kita tak juga lah tengok lampu, kipas, lilin, apa benda. Tiap benda yang kita tengok mesti kita percaya. Mesti kita yakin bahawa benda itu ada yang tukang buat. Nampak? Ini serangan akal. Nampak? Akal kita akan kata tak kira lah kita tengok kapek ke apa tu. Maka mesti kita percaya benda itu ada tukang buat. Takkan orang kata kapek ni ada sendiri. Tak payah orang pergi saja. Aku nak pastikan kapek di mana silap. Kalau betul ada yang buat oleh manusia, aku nak pastikan di mana silap. Tak payah. Memang dengan akal kita boleh tahu pasti kapek yang silap. Begitu kita ada apa mana tak payah orang kita mereka pergi cari. Misalnya bila kapek ni Pakistan, aku ni ke Pakistan. Polisi ni bila kapek yang pakai apa tu? Cuma bau kita nak jaya. Maknanya tak payah sampai kepada tahap tu. Dengan akal kita boleh tahu. Gitu. Cuba tadi. 2 bilion sampai 2 bilion, 4 bilion. Tak payah juga. Tak payah juga. Benda tu dengan akal sekali. Tengah hati, tengah second boleh tahu jawapan. Kontak silat boleh tahu. Ini maknanya hukum akal. Dengan tidak berkehendak kepada sesuatu pada meletakkan hukum zalim. Berkala hukum adil. Hukum adil iaitu hukum adat. Hukum adat lain. Hukum adat ini bukan hukum akal. Ini hukum akal lain, hukum adat lain. Ya. Lepas itu nanti bicara sana hukum syarak lain. Dia ada 3 hukum. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum akal iaitu perkara yang didapati dengan pertimbangan akal. Sama ada sah ada atau sah tiada, ataupun boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Seperti contohnya, tiap satu benda itu mesti dia menerima gerak atau diam. Contohnya betul lah. Ataupun tubuh dia. Kalau tak bergerak, dia diam. Kalau tak diam, dia bergerak. Maknanya akal kata, ya, akal kata pasti dia menerima salah satu daripada 2 perkara. Ya, kalau tak bergerak, dia diam. Maknanya mesti dia bergerak atau diam. Boleh tak apa ni? Tidak bergerak, tidak diam. Boleh tak? Boleh tak? Diam tidak, bergerak tidak. Boleh tak? Boleh tak? Sedangkan yang akan kita kaji, kita akan ini tidak tahu. Maka tak boleh lah. Tak kata tak bergerak, tak diam. Ataupun ada yang satu benda yang tidak bergerak, tidak diam. Ada tak? Tak bergerak, tak diam. Ada tak? Ini setengah ni tak faham. Ada letak bukit tu. Bukit tu dia. Saya kata tadi, tidak bergerak, tidak diam. Ada tak? Benda yang tidak bergerak, tidak diam. Muslimat, ada tak? Ada tak ada? Siapa kata? Siapa kata ada dapat hadiah? Siapa kata ada? Tak berani kata ada. Sebab dia semua tak tahu. Apa dia tak tahu? Tak ada benda, tidak bergerak, tidak diam. Benda yang begini mesti dia bergerak atau wajib dia bergerak atau itu mana wajib? Itu wajib tu. Tu dikatakan wajib akal, bukan wajib syarak, wajib syarak lain. Wajib akal tu. Lagi satu wajib ni mana? Kalau kemudian wajib hilang gerak. Wajib hilang. Bila dia gerak, wajib hilang. Sudah punya wajib. Pertama tadi wajib dia bergerak atau diam. Kedua wajib dia hilang gerak apabila dia bergerak. Dan wajib dia hilang gerak apabila dia diam. Ada 3 wajib sana. Mustahil betul-betul tadi. Macam mana kita boleh mustahil? Mustahil wajib tidak bergerak, tidak. Itu mustahil. Maka tak diterima apa?
Mustahil ini maknanya tak ada terima akal lah. Jangan pandai hijab dia. Mustahil, mustahil, tak tahu. Mustahil ini maknanya perkara yang tidak diterima. Macam mana? Tidak diterima akal ada. Maknanya jawapannya mesti dia menerima. Ya. Mesti dia menerima. Ya. Kalau kata ada, tak terima. Hakikatnya mesti menerima. Ya. Itu maknanya mustahil. Jadi mustahil ini apabila dia diam, mustahil dia berubah. Apabila dia berubah, mustahil dia berubah. Tak maknanya kita tak boleh berikut gerak dan diam dia. Boleh berikut tak? Boleh berikut gerak dan diam dia. Satu masa boleh? Tak boleh. Mustahil itu masuk dalam mustahil. Mustahil berikut gerak dan diam dia. Itu mustahil. Itu goncang, itu perbuatan. Itu goncang. Bila kita goncang, kita buat. Ini kita tak faham goncang itu, kita faham semua. Itu soalan bagus ya. Itu soalan bagus sebenarnya. Maknanya kita bersoalan itu, bagi saya boleh jangkau. Tak ke mana kita punya pemikiran penangkapan. Ya? Gitu. Bukan kita nak semua boleh nak mana jaga pada soalan dia saya boleh jangka. Tak mana kita punya penangkapan. Jadi soalan goncang itu goncang. Goncang itu goncang betul tak? Betul tak? Bila buka mana mustahil dia jadi. Ya. Dah buka mustahil dia. Ya. Yang kita nak faham bukan goncang. Yang kita nak faham ialah gerak dan ya. Sama dia bergerak. Dia dia goncang tangannya, itu tak penting. Yang kita penting sekarang ni yang kita faham ialah bila dia diam mustahil dia berubah. Maknanya dalam diam tu ada gerak, ada boleh. Dalam gerak ada diam, tak boleh. Dia tidak boleh berhubung kedua-dua. Itu mustahil. Ini yang kita nak faham. Itu hukum apa? Jadi hukum adat lain. Hukum adat dia bab lain pula. Ini kena fokus ke awal yang pula hukum adat. Hukum adat ini dia ada 4 pertambatan. Ditambahkan ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. Ada dengan ada yang mana? Iaitu pertama ada dengan ada. Ada kenyang dengan sebab ada makan, contoh. Ada hamus dengan sebab ada. Ada sembuh dengan sebab ada ubat. Ada basah dengan sebab ada air. Ada keras, ada putus dengan sebab ada potong menjijau. Itu hukum adat. Ya? Boleh kata dah ngaji aku dengan dia kata itu. Itu ada yang ada. Kemudian tiada dengan tiada. Tiada dengan tiada maknanya tiada kenyang dengan sebab tiada makan. Tiada hamus dengan sebab tiada air. Tiada basah dengan sebab tiada air. Tiada sembuh dengan sebab tiada ubat. Jadi benda itu bukan saja bahagian semua kita pada hukum adat. Ini hukum adat kita kena faham. Jadi itu dua. Pertama tadi ada dengan ada, kedua tiada dengan tiada. Ketiga ada dengan tiada. Ada dengan tiada mana? Ada lapor dengan sebab tiada macam. Ada lapor dengan sebab tiada. Jadi dia adalah terus yang lain. Kemudian tiada dengan ada. Macam mana? Tiada lapor dengan sebab ada. Itu tiada dengan tiada lapor dengan sebab ada. Maka keempat-empat ini dia panggil hukum adat. Adat kata kalau tak makan tak apa. Adat kata kalau tak makan ubat tak sembuh. Adat katanya kalau tak kena dengan pisau tak putus. Adat katanya kalau kena dengan pisau putus. Ini kena faham. Ini kena faham. Kita jangan jahil hukum adat. Sebab ini ada sambutan, ada kaitan dengan akidah yang kita nak pegang. Sebab apa? Kalau kita tak faham hukum adat, nanti kita akan berpegang dengan adat. Jadi lemah untuk hari ini. Jadi pegang dengan adat ke? Aku malam kalau tak pergilah pergi injection kat doktor mati dia. Apa?
Dia pegang adat. Padahal itu hanya bertanda kepada adat. Mana adat kata kalau tak ingin mati yo. Tapi kalau Tuhan kata nak mati, kamu ada kalau 1 kilo ubat. Lagi cepat mati yo. Nak cerita itu hanya hukum yang memberi bekas bukan ubat, yang memberi bekas tak mati bukan Tuhan. Kalau Tuhan kata tak mati, tak ingin pun tak mati. Jangan bertuhan terubat tu. Misalnya ada orang tolong aku tadi kalau kamu tak tolong aku tengah jalan, matilah aku bilang koloni. Nampak? Aku tadi tentang saja kalau kamu tak mati aku koloni. Mana sudah bertuhan terubat. Dah bertuhan kalori boleh menyebabkan boleh mematikan. Padahal Tuhan yang menghidup dan mematikan. Hakikat Tuhan yang menghidup dan mematikan. Maknanya kalau langgar-langgar kalau Tuhan yang tak mati, berapa banyak orang yang langgar-langgar tak mati? Gitu. Kalau Tuhan kata nak mati, walaupun banyak ubat, mati juga. Hospital tu banyak ubat, beribu jenis ubat. Pakar tu kita punya pakar yang belajar di London, yang belajar dalam tanah semua ada. Alat apa jenis alat? Tetepuk, mikroskop, semua ada. Nak ngomong kuman, ngomong cucu-cucuk kuman semua nampak. Tapi, kenapa orang kita mati juga? Doktor dah dia ada tentu bawa balik orang. Tak ada ubat. Ubat banyak tak guna, pakar banyak tak guna, adat banyak tak guna. Sebab Allah kata setiap kali itu ada ubat, jadi mati pun tak ada ubat. Ubatnya mati lah ubat. Matilah mati itu mati. Jadi maknanya nak cerita ni bahawa kita jangan berpegang dengan adat. Jangan yakin bahawa adat itu yang menentukan. Bukan dengan pegang tak? Pegang tu pegang. Ya? Pegang tu pegang adat ni. Adat kita pegang, akal kita pegang, cara kita pegang. Tiga-tiga kita pegang. Jangan pegang adat saja. Pegang adat saja ada kafir lah. Kalau pegang akal saja dia ada juga. Bila belajar dengan hukum akal, dia kata Tuhan yang memberi bukan. Maksudnya dia kata, boleh kerana aku sudah belajar akidah ada mantap lagi, tak apa aku nak lari dengan jalan itu. Akal kata yang menghidupkan itu Tuhan. Maka dia nak teh lah sebenarnya. Dia balik dengan jalan. Langgar dia pecah semua di mata dia. Patah beliau ni mati. Sebab tidak berpegang dengan makna adat kata kalau kamu balik ke jalan itu mati. Adat kata kalau kamu tak ubat, takkan hilang penyakit itu makin teruk lah jadi. Kena ubah lah. Tapi ikut kita jangan berpegang kepada ubat. Kena berpegang kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya ubat sendiri hanyalah hukum adat. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala. Nampak pada zahir pada mata ubat dan zahir hukum adat sendiri. Air boleh membakar, api boleh mengangus. Macam Nabi Musa misalnya. Ada air tapi tak bakar, boleh menyebar. Bukan Nabi Musa, kamu Fir'aun boleh menyebar. Tapi Fir'aun sebab dia tak tahu apa. Dia tak tahu. Dia tenggelam. Nak cerita Tuhan boleh buat. Walaupun ada air tapi tidak bakar. Walaupun ada api macam Nabi Ibrahim tapi tak mati. Dicampur dengan api tak ada. Pergi kaya-kaya aku tengok Nabi Ibrahim itu mati. Dia tengah api bekas bakaran. Ya? Kerana yang boleh bekas itu cuma dia pada adat nampak berbeza masa ini. Tetapi kalau tidak ada Tuhan yang berkuasa misalnya, takkan Tuhan menjadikan aku kena ada api. Jadi lemah Tuhan. Takkan Tuhan yang menjadikan bakar kena ada air. Takkan Tuhan yang menjadikan sembuh kena ada ubat. Sebenarnya dalam urusan Tuhan kata nama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Dalam setiap urusan Tuhan, yang mana dalam bumi ini semuanya adalah setiap semuanya adalah urusan Allah. Tidak keluar. Maka dalam setiap urusan Allah ada kata jadi maka jadi. Kalau menjadi bakar kalau tak ada yang boleh bakar. Walaupun ulama kata kalau pakaian yang kita pakai bukan pakaian yang menutup aurat, yang menutupnya aurat. Nampak? Kalau Allah Taala bagi kita walaupun lelaki kita pakai itu tanpa itu. Itu hukum adat. Hukum adatnya menutup pakaian, tapi hakikatnya Allah Subhanahu.
yang memerintah menutup Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak tutup, walaupun ada percaya, boleh nak? Boleh nak. Walaupun dulu ada batu, boleh sembuh. Ada? Ini Allah Ta'ala punya kudrat. Ya? Ya. Itu ini tidak masuk dalam pembicaraan adat juga. Hukum adat juga di mana ya? Yang saya sebut adalah hidup kematian itu bukan adat kan? Itu bukan adat yang kita bahas dulu kan? Yang hukum adat yang kita pahami maknanya ada air, ada bangsa minum ada air, ada kenyang minum ada makan, ada semua minum ada ubat. Ada kita tidak masuk dalam sana, ya? Ada. Itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Memang kalau hidup ini adatnya matilah. Hidup ini awalnya mati. Itu pun mungkin juga kita akan itu ada, tapi bukan adat yang kita paham ini. Adat yang kita paham ini supaya kita nak menjurus kepada pahaman kebenaran. Jadi maksudnya di sini, adat itu begitulah keadaannya, patah-patahnya. Ada dengan ada, ditambahkan ada dengan ada, ditambahkan tiada dengan tiada, ditambahkan tiada dengan ada, dan ditambahkan ada dengan tiada. Akan tetapi boleh menyalahi adat. Bila Allah Ta'ala berkehendak untuk menyalahi adat, maka boleh berlaku. Ini. Sebab itu di tangan para rasul ada mukjizat. Kalau ada Quran, itu perkara yang menyalahi adat. Perkara yang menyalahi adat. Kita dah ada mudah bermula tak tahu. Nabi Ismail Malaysia tak tahu tahu. Begitu juga yang berlaku pada diri Allah Muhammad ini. Cukup banyak mukjizat yang berlaku. Mukjizat itu ada perkara yang menyalahi adat. Misalnya contohnya boleh keluar setelah dari tangan Allah air. Boleh minum begitu orang. Boleh habis mayat boleh mandi dengan air yang keluar dari tangan. Itu dia bagi Allah itu ada. Kalau pada anak kata mana ada air yang keluar, tapi itu tidak. Kalau itu betul apa? Bagi kita faham adat ini maknanya hukum adat begitu keadaan. Begitu keadaan. Ada semua dengan sebab ada sebab. Ada kenyang dengan sebab ada makan. Tak ada kenyang dengan sebab ada makan. Ada empat tambatan. Akan tetapi boleh menyalahi adat. Sebab Tuhan Maha berkuasa. Harus benar dari adat. Sebab Tuhan Maha berkuasa. Maknanya kalau Tuhan akan jumpa pada adat, buat boleh berlaku. Kalau Tuhan akan dianggap, boleh berlaku tanpa ada kalau Tuhan akan dianggap, boleh berlaku. Ini yang ini benar ni. Bukan kita nak cerita hidup mati juga. Tapi kita nak cerita ni supaya kita tidak berpegang, tidak yakin kepada hukum adat. Tidak meyakini bahawa itu satu. Mana tidak meyakini bahawa adat itu boleh memberi berkah dengan Allah. Dengan sebenar yang memberi berkah adalah Allah Ta'ala. Bukan air, bukan api, bukan ubat. Jadi ini yang kita nak faham. Jadi itu hukum adat. Kemudian hukum akal pula tidak bergantung kepada satu perbuatan yang dibuat dari mudarat. Dia nak cerita di sini hukum akal tadi. Tapi dia kata hukum akal ini bukan hukum adat. Dan bukan hukum akal juga bukan hukum syarak. Karena hukum akal ini dia tidak bergantung kepada kesimpulan syarak. Dia tidak bergantung kepada hukum syarak. Karena hukum syarak dia adalah hukum yang diambil daripada Quran dan hadis. Yang disimpan, yang digali hukum itu daripada Quran dan hadis. Terutama yang pakar menggali ini adalah mazhab empat, Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Maka jangan pula kita kata kita yang tidak ada bermazhab lah. Kalau dah tak ada mazhab, nama wasak pula mana? Mana keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah tadi masuk pula lah. Kalau dah tak ada mazhab, itu mazhab jahil. Itu mazhab jahil itu. Dia mesti banyak. Ulama kata wajib taklid kepada salah satu mazhab. Maka kita ni kebanyakan ada bermazhab Syafi'i. Maka mazhab yang tak ada mazhab itu adalah ciptaan Yahudi. Adalah ciptaan hukum. Di antaranya mazhab Hanafi. Ini dalam buku ini semua ada. Ada banyak saya huraikan apa itu wajib. Kita ambil masa. Kita huraikan apa itu wajib. Cuma kita kena faham dulu. Perjalanan ini kita kena faham. Pengertian hukum akal, hukum adat, hukum syarak.
Jadi hukum syarak dia hukum yang digali daripada Quran dan Sunnah. Keluar dari hukumnya ini wajib, ini harus, ini haram, ini sunnah. Air. Kenapa? Itu hukum syarak. Karena hukum itu keluar daripada penggalian kepada Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka yang menggali hukum itu adalah para ulama ataupun imam mazhab yang pas. Ya? Maka dapat hukum. Maka kita nak tahu hukum itu, kita buka lah rujuklah kepada kitab-kitab mazhab. Ya? Kita tahu lah Amali kata macam mana, Maliki kata macam mana, Hanafi kata macam mana. Tapi tak payah lah dari orang mana tu, dari orang dari kita lah. Takkan ada ni. Malah empat pula. Yang pokok pun tak tahu nak menjadi apa tu, pening di mana tu. Jadi makna kita sini bahawa hukum syarak ni lain, hukum akal jadi lain. Ya? Hukum akal jadi lain. Hukum akal jadi adalah macam-macam pertimbangan akal. Umpama contohnya apa saja kita timbangkan dengan akal tanpa bertanggung berharap. Dengan timbang akal harus bagi Allah Taala masuk surga orang kafir. Harus. Karena Allah Taala Maha Kuasa, tak ada siapa yang menguasai. Harus Allah Taala bagi pahala bagi orang yang tak beramal. Harus. Jadi benda ni harus di sisi hukum akal. Tapi syarat tak kata begitu. Syarat kata innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim. Orang yang baik-baik akan tumbuh dalam surga yang penuh nikmat. Orang yang jahat akan tumbuh dalam neraka yang menjulang. Rasulullah kata. Tapi dipandang dari segi akal harus. Bagaimana harus? Harus Allah Taala hidupkan kita tak mati-mati. Tak akan kiamat juga. Harus. Semasa-masa pada pertimbangan akal. Tapi syarat tidak kata dulu. Syarat kata akan berlaku kiamat, akan berlaku kebangkitan, akan berlaku yaumul hisab, mizan dan sebagainya. Tapi kalau bertanya kepada akal itu sudah jawaban. Dengan sebab itu tiga-tiga terdapat. Akal kita pakai, syarat kita pakai, adat pun terdapat. Ya. Jadi di sinilah bila kita pecah dari sini, ya, bila kita pecah dari sini, pecah betul. Maka yang kita nak ambil satu jurusan ini, iaitu belajar hukum dan kita dapat membezakan apa bicara hukum akal ke mana Allah dia, apa bicara hukum adat ke mana Allah dia, apa bicara hukum syarak ke mana Allah dia. Yang ini kita akan bincang dengan pada hari itu. Pada satu kuliah lah kita. Sebab kalau kita bagi lumpur banyak-banyak itu, tak ada yang masuk ke kepala Allah. Yang saya tengok sekarang ni orang kita ni dalam bab akidah al-sunnah ni tak pernah mendalam. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh lain. Di antaranya pengaruh Wahabi. Ni, pengaruh Wahabi ni Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sebenarnya dalam sejarah, ya, dia adalah seorang yang ditaja oleh British, ya, ditaja oleh musuh Islam. Ya. Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang yang nampak pada zahirnya berilmu Islam, ya, nampak pada zahirnya berilmu Islam, tapi sebenarnya di belakangnya dia adalah dipergunakan oleh British, ya, digunakan oleh pihak British. Yang mana British ni, kita tahu British ni dulu dia banyak menjajah, ya, Hong Kong dia jajah, Malaysia dia jajah, tanah-tanah Arab dia jajah, ya. Jadi dulu British dia panggil dia Britain, ya. Kenapa dia Britain itu menjajah? Ya. Kenapa dia menjajah orang luar? Ya. Sebelum mereka ada super power dulu, British super power, kenapa dia menjajah? Sebab British menjajah adalah kerana dulu di abad ke-15 dan 16 di masa itu Islam kuat, Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan Perancis dan Inggeris berbalik. Ya? Maka kesan kepada kekalahan British dan Perancis ini pada abad ke-15-16 masa perang Khalid itu, yang mana umat Islam pada masa itu kuat, ya, dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya? Maka dalam hal itulah orang kafir, orang Palestin, dia memikirkan bagaimana nak menjatuhkan
bagaimana mengapai balik tanah-tanah jajahan Islam yang dijajah oleh umat Islam itu, macam mana nak mengapai? Ya, maka dia pun merancanglah bagaimana nak mengambil balik negara-negara yang di bawah ta'lim Islam, yang mana dia menganggap bahawa negara yang ta'lim Islam itu dia kata dia lagi. Jadi dia pun merancang bagaimana nak mengambil balik negara jajahan. Maka dalam perancangan inilah sebenarnya British dia menyusun strategi, menyusun rancangan yang mana masa disusun rancangan itu maknanya masih Islam kuat, ya, masih Islam masih kuat, ya, gitu. Maka disusun rancangan, dihantar ejen-ejen dia ke dalam negara-negara Islam, ya, dihantar pelajar Islam ke Turki, ke negara-negara Arab, ke seluruh dunia, ya, supaya ejen-ejen ini mahir tentang Islam. Bila ejen-ejen ini mahir tentang Islam, maka mudahlah dia berhujah dengan umat Islam untuk menyesatkan umat Islam. Islam dia belajar Islam, tapi dia belajar untuk melawan Islam juga. Kenapa? Dia bukan belajar Islam untuk menjadi Islam lah. Dia belajar Islam dan berkumpul-kumpul Islam nak melawan umat Islam. Ini cara wujud, ya? Ini cara yang dibuat oleh British. Maka salah seorang ejen British pada masa itu, ya, dapat bertemu dengan seorang pelajar Islam pada masa itu yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang memanggil Wahabi, ya, yang memanggil Wahabi. Sebenarnya dia adalah seorang yang dapat berhubung dengan ejen British dan ejen British ini dapat mempengaruhi dia pada masa itu. Maka bila dapat mempengaruhi, maka dia berdaya, ditipulah Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan menggunakan agama, dengan menggunakan perempuan, dengan menggunakan umpan uang duit ringgit dan sebagainya, dan dengan janji-janji akan dijadikan pemerintah di kalangan umat Islam. Tetapi yang menajar dia boleh, yang menajar dia boleh. Ini yang kebanyakan umat Islam tak. Sebab di kalangan Islam, sekarang orang kita ni ada yang tengah dia menganggap bahawa Muhammad bin Abdul Wahab kononnya mujaddid, kononnya sama tahap dengan Imam Syafi'i. Sebenarnya bukan, tuan. Dia tak ada tahap dengan Imam Syafi'i pun. Ada. Kayak buku Imam Syafi'i pun tak ada. Itu nak bagi tahu. Dia tidak sampai kepada tahap mujaddid dan mujtahid. Ya, sebenarnya dia adalah seorang yang bercita-cita tinggi, akan tetapi nak sampai kepada cita-cita itu bukan senang, loh. Ya, bukan senang nak jadi mujtahid kepada Imam Syafi'i ini. Jadi cara dari mana? Terima adalah tawaran British supaya British boleh menaja dia. Ya, supaya British boleh beri senjata kepada dia, supaya British boleh menolong dia untuk memerangi umat Islam dan mengumumkan satu ajaran baru yang bukan ajaran Wahabi. Maka ajaran Wahabi ini, tuan-tuan, kena faham menjadi dia adalah satu fitnah yang amat besar di kalangan umat Islam. Sebab itu buku yang saya bawa ini, kitab ini adalah karangan Mufti Mekah, ya. Nama dia siapa dia? Al-Imam Al-Sayyid Ahmad bin Zaid Zahran, ya. Kitab ini diterjemahkan kepada Arab ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Fuad. Saya rasa ada yang mengaji dengan Ustaz Fuad, ya, Syekh Fuad, ya. Maka buku Ustaz Fuad ini adalah seorang ulama Al-Sunnah Al-Jamaah yang tinggal di Mekah, yang baru wafat tahun 2040, ya. Maka buku dia adalah seorang yang amat disegani oleh pemerintah Mekah, ya. Tapi akhirnya dia dipecat dan kepada mengajar di Masjidil Haram, ya. Yang mana kerana dipecat, kerana Mekah itu adalah perintah oleh puak-puak Wahabi, ya. Mekah itu adalah perintah oleh puak-puak Wahabi, ya. Gitu. Kerana Datuk Nenek yang merintah dulu, dia pun yang membunuh pemerintah Mekah dulu pada asal bangkitan Wahabi ini, ya. Jadi dalam ini semua cerita. Kalau tuan-tuan nak tahu apa dia Wahabi, beli kitab ni 20 minit, tahulah cerita dia apa, ya. Tahulah cerita Wahabi dia. Sebab orang kita ni tengah-tengah dia dengar cerita yang betul-betul apa dia? Sebab Wahabi yang tahan dia pun tak tahu, yang memperjuangkan Wahabi dia pun tak tahu apa benda jaga Wahabi itu. Dia kata Wahabi ini imam besar, Wahabi ini mujaddid, Wahabi ini mujtahid. Bukan mujtahid, tuan-tuan, mujtahid dia. Macam begitu. Jadi yang mana ni saya cerita, tuan-tuan, kita ni masa sikit.
Saya nak sedar kepada tuan-tuan, apa dia Wahabi? Ya? Siapa dia Muhammad bin Abdul Wahab? Jadi saya bacakan kisah sedikit. Yang mana saya tahu kisah ini dalam ini pun tak ada. Tapi dalam ini ada maklumat apa yang berlaku di atas padang. Ya? Yang mana sebenarnya di dalam sini diceritakan bagaimana kebangkitan buah Wahabi ini dulu. Yang mana tentera Muhammad bin Abdul Wahab ini bersama dengan tentera Muhammad Saud pada masa itu membunuh beratus-ribu umat Islam pada masa kebangkitan, ya, yang mana diorang kebangkitan diorang adalah sponsor oleh musuh Islam. Kebangkitan diorang hari ini adalah sponsor oleh musuh Islam daripada segi persenjataan dan sebagainya. Ya, maknanya buah-buah hari ini adalah daripada fitnah dan pengkhianatan kepada umat Islam. Maka tidak wajarlah umat Islam nak mengikut apa lagi nak menyandung, ya? Apa lagi nak menandung? Nak ikut pun tak payah, ya? Apa lagi nak menyandung? Jangan ikut sekali-kali. Kerana fahaman ini adalah fahaman yang diasaskan oleh musuh Islam. Jadi malam ini saya nak bacakan maklumat yang saya tahu lebih kurang supaya tuan-tuan nampak, ya, siapa dia Muhammad Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Jadi tuan-tuan kita pasang telingalah, ya. Ini adalah, tapi tuan-tuan nak minta perhatian saya tadi. Ini adalah memo seorang ejen British. Ejen British yang dapat menemukan Abdul Wahab. Sebenarnya di atas muka bumi ini, di atas pentah yang satu umum maknanya, Mr. Henry ini berlakon seolah-olah dia adalah hamba abdi kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dia jadi hamba sebutan dah. Hamba sebutan dia benar. Contoh kita tengok ketiga Abdul yang kita piramid. Macam mana? Apa tu bapa dua dia dibuat. Maka Mr. Henry ini pun jadi hamba sebutan golongan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya? Maka di sini saya ceritakan bagaimana ejen ini mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab. Ya? Dapat pada satu langkah. Sehingga dia dapat menguasai betul-betul Muhammad bin Abdul Wahab ini. Sehingga dia dapat menjalankan agenda yang dihendaki oleh British pada masa itu. Ya? Jadi saya bacakan sebuah supaya tuan-tuan dapat gambaran. Jadi dengan berikut Wahabi. Kata Wahabi ini ada satu mazhab, satu ajaran yang diasas oleh musuh Islam. Aku tidak tahu Muhammad bin Abdul Wahab dalam laporan aku, Syekh Mr. Hamdi dia kata tak payah nak ni kata dalam laporan ini. Dia kata aku tidak tahu kenapa mereka mempercayai. Maknanya umat Islam percaya dengan Islam. Mr. Hamdi umat Islam percaya dengan orang Islam. Sebab orang Islam ingat dia masuk Islam dulu. Tapi sebenarnya dia jalankan berisikan untuk berisik. Ya? Namun akhirnya aku mengetahui bahawa mereka itu umat Islam menyangka aku ini daripada keturunan ahli keluarga Azerbaijan. Orang Azerbaijan ini kulit-kulit macam begitu juga. Jadi orang Islam mengingatkan dia adalah orang Azerbaijan yang kulit-kulit. Tapi sebenarnya dia adalah ejen British. Ya? Setelah mereka mengetahui aku dapat bertutur dalam bahasa Turki, sebab dia ni diajar bahasa Turki sebelum dihantar ke tempat mereka dia diajar bahasa Turki Belanda dulu. Ya? Baru tahu bahasa belajar bahasa Turki. Ditambah pula dengan warna kulitku yang putih, lebih cenderung kepada kulit Azerbaijan yang lebih menguatkan tandaan mereka terhadapku. Dia dapat menipu umat Islam pada masa itu. Dia dapat menipu umat Islam ini nak cari masuk Islam. Tapi sebenarnya dia menjalankan risikan untuk menghancurkan umat Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Ya? Dalam situasi ini dia kata, aku sempat berkenalan dengan seorang pemuda. Dalam tugas dia tadi, dia dapat berkenalan dengan seorang pemuda yang sentiasa berulang alik ke kedai. Pemuda ini sentiasa berulang alik ke kedai. Dia tahu tiga bahasa. Pemuda ini tahu tiga bahasa, iaitu bahasa Turki, bahasa Farsi dan bahasa Arab. Dia pun tahu tiga bahasa itu, maka dia boleh berkomunikasi dengan baik dengan pemuda. Dia sering memakai uniform seorang penuntut pengajian agama. Pemuda ini bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Maka di sini diceritakan bagaimana dia berkenalan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Wahab itu seorang yang bercita-cita tinggi, nak jadi mujtahid, nak jadi mujahid pada Imam Syafi'i dan sebagainya. Ya? Gitu. Dan gemarkan Burawan. Beliau amat membenci kerajaan Osmaniyah, tetapi tidak terhadap kerajaan Batu. Kerajaan Batu ini ramah.
yang mengira adalah Syiah. Nak ceritanya Muhammad bin Abdul Wahab adalah terpengaruh dengan Syiah. Maka kawan yang seorang Syiah iaitu bernama Abdul Ridha, ya, bermazhab Syiah, mengikut mazhab Syiah. Mana sesat? Syiah ini sesat. Jadi di sini diceritakan bagaimana dia mempengaruhi dia. Maka saya baca sedikit supaya tuan-tuan nampak. Sebab orang kita ni kalau dapat aku payah nak muncul dia, ya. Kalau dah ada penyakit, payah nak menangis dia. Apa kita tak tahu semua tak tahu. Sebab ada penyakit masuk dalam. Jadi di sini saya akan jelaskan, ya, supaya tuan-tuan dapat gambaran siapa ini Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Jadi diceritakan di sini bahawa bagaimana si kafir dapat mengait dengan mata orang tangkuk, ditangkuk oleh Muhammad Abdul Wahab ini dengan mengumpan perempuan, ya, dan memberi minum arak. Itu diceritakan. Tapi saya nak baca lagi. Saya baca itu nampak ada lecah dalam masjid. Ayah saya nak cerita. Siapa dia mempengaruhi macam mana? Dia mempengaruhi bahawa dipuji, ya. Ini kita berjaya. Jadi seperti biasa aku menulis. Dia tulis laporan dan dia menghantar laporan ke kementerian bulan sekali. Maka dalam laporan itu kita kalau macam mana dia dapat mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia mengaruhi macam mana? Dalam laporan dia tulis, aku memuji, iaitu aku memuji Muhammad bin Abdul Wahab oleh kerana dia member dia. Dia member orang kafir. Aku memujinya dengan segala pujian yang dapat menyemarakkan dia. Dia puji Muhammad bin Abdul Wahab. Dia puji macam mana tu? Ini contoh ke depan, ya. Kita minum. Kita ambil masa 10 minit ni. Sebab kalau tuan-tuan nak tahu hari ni, esok lu saya datang hari ni Jaya. Tuan-tuan ikut. Saya dah senarai. Tapi masa saya tengok, apa yang senarai yang buat wawahan amalan dia sama semayang dan semua saya dah siap senarai. Satu hari saya akan bawa lagi. Tuan-tuan ambil dan saya bawa malam. Jadi di sini kita macam mana ejen mempengaruhi. Aku memujinya dengan segala pujian dapat menyemarakkan roh Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk jiwa yang sentiasa mengkritik, sebab kadang-kadang Muhammad bin Abdul Wahab ini payah nak pengaruh. Dia lawan ejen, ya. Yang mana ejen itu sebenarnya sudah belajar di Turki 2 tahun dulu. Jadi payah nak pengaruh. Payah nak pengaruh dia bagaimana ejen dia buat, ya. Bagaimana ejen dia buat? Dia kata, untuk jiwa yang sentiasa mengkritik mana tak setuju dengan pendapat aku, mesti terima ni. Aku hiasi kata-kata itu dengan kisah mimpi. Dia cerita seolah-olah dia pun mimpi lah. Konon-kononnya si kafir laknat ni, konon-kononnya dia pernah mimpi berjumpa Nabi. Dia ceritakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia cerita mana? Dia kata kemarin aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemarin aku mimpi berjumpa Rasulullah. Dia ceritakan Muhammad bin Abdul Wahab. Aku nyatakan kepada dia sifat-sifat sebagaimana yang aku pernah dengar daripada khutbah-khutbah, daripada khutbah yang baca khutbah. Dia dapat ciri-ciri Rasulullah melalui khutbah yang baca khutbah. Bukan dia tengok Rasulullah ada mimpi pun. Tapi nak tak boleh jumpa mimpi Rasulullah. Kita yang banyak duduk nanti pun tak dapat mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Bohong penipu, ya. Tapi tujuan apa dia? Dia bukan bohong-bohong. Tujuan untuk mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab. Apa itu? Apa tipunya Muhammad bin Abdul Wahab? Dia kata, kemarin aku mimpi jumpa Rasulullah. Dia Rasulullah duduk di atas kursi. Dia kata, ya? Ya, Muhammad bin Wahab dia kata, kemarin aku mimpi jumpa Rasulullah. Maka dalam mimpi aku itu, Rasulullah duduk di atas kursi. Ni dia cerita dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tak tipu Muhammad bin Wahab. Aku mimpi jumpa Rasulullah duduk atas kursi dan diberi oleh sekumpulan para ulama yang tidak aku kenali. Ramai ulama kumpul dia. Kemudian
wajahmu bercahaya. Muka-mu dari Muhammad bin Wahab bercahaya berseri dalam mimpi itu. Niat kita ini dia kata Muhammad bin Wahab tidak. Dia nak kita dia menipu Muhammad bin Abdul Wahab. Semasa kita semua di hadapan Rasulullah, beliau untuk bangun. Maka kami datang yakin dalam mimpi itu, dalam mimpi yang dulu, maka Rasulullah pun bangun. Bangun macam mana? Ini cerita dia tak betul tuan-tuan. Kita menipu ni, kita menipu tuan-tuan. Saya lepas. Jadi semasa engkau timur, Rasulullah bangkit. Menghormati. Dia kata Rasulullah menghormati. Serta mengucuk kedua belah matamu. Serta berkata kepadamu, wahai Muhammad. Puan menyerah. Kalau Rasulullah dalam mimpi itu berkata, wahai Muhammad, engkau dinamakan dengan namaku dan engkau merupakan pewaris ilmu-Mu. Kononnya. Engkau ini dilahirkan dengan namaku dan engkau lah pewaris ilmu-Mu. Kerana engkau berada di tempatku sebagai pengganti. Kata di Injil berisi kafir laknatullah. Nak menipu Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam segala urusan agama dan dunia. Maknanya engkau lah pengganti aku. Kemudian engkau berkata. Kemudian dalam mimpi itu, engkau Yusuf berkata kepada Rasulullah macam mana? Wahai Rasulullah, aku takut untuk menyebarkan ilmu-Ku. Aku ni takut ya Rasulullah untuk menyebarkan ilmu-Ku kepada orang ramai. Lalu Rasulullah menjawab, kononnya lah. Ni cerita dari ejen kafir lah untuk menyuruh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa lagi dah bukan main kembang lah. Tiap-tiap ada umur-umur ada kembang ada. Itu nak cerita ni kita. Jangan tuan-tuan percaya orang ni. Ni cerita kafir anak ni. Duk tipu Muhammad bin Wahab. Yang mana akhirnya dia dapat mengenali Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu cara dia. Sebenarnya cara dia lain banyak lagi. Tapi ini salah satu cara. Salah satu cara. Sebenarnya banyak cara yang dia. Maka Rasulullah menjawab dalam mimpi itu kononnya, jangan takut. Jangan takut ya Muhammad Allah. Engkau lah yang paling tinggi kedudukan. Kata Rasulullah dalam mimpi itu kononnya lah. Maka mendengar cerita mimpi tersebut, Muhammad bin Abdul Wahab seolah-olah dapat terbang sejiran. Macam nak terbang dia pun nak. Sebab kita tinggi, ilmu tak ada. Di cerita si kafir, dia pun tak tahu kawan kafir yang mana. Dia pun tak tahu kawan ini dari sini. Maka bila dengar puji yang macam itu, dia pun seronok macam nak tergebang pun. Dia kemudian cari dengan Nabi. Adakah benar ini ini? Dia nak pompak lagi. Maka dah seronok. Dia tanya Mr. Hamdi ni. Tapi dalam ini tak cerita. Siapa nama Mr. Hamdi ni? Nama Islam ni tak cerita. Dia tak cerita dalam ni. Dia tak bagi tahu nama Islam. Yang dia nama dia Islam tu tahu nama. Maka setiap kali dia tanya, sebab Muhammad bin Wahab tanya, adakah betul kamu ini? Maka setiap kali dia tanya, dia kata, aku akan jawab dengan jawapan yang amat positif. Sehingga dia senang dan betul-betul percaya apa yang dia tahu. Maka begitulah cara dia mempercayai. Ya? Maka akhirnya dapatlah saya Muhammad bin Abdul Wahab diberi senjata dan diberi kekuatan, diberi janji-janji pemerintah dan sebagainya. Maka akhirnya dapatlah kuat Wahabi ini menguasai Mekah. Ya? Sebab itu Mekah menguasai Wahabi, tuan-tuan. Tapi saya cerita pada tuan-tuan, jangan timbul pula masalah. Kalau begitu, kadang-kadang kuat ini dia yang tak takut dengan Wahabi. Kalau begitu payahlah kita. Kalau kita tak ikut Wahabi ini, saya fikir benda ni adalah konspirasi barat. Jadi kita fikirlah macam mana. Jangan kita fikirkan. Ada benda sejarah berlaku macam itu. Nampak macam mana? Jadi sebenarnya pemerintah Wahabi ni tuan-tuan, yang saya dapat tahu, sebab saya berhubung dengan banyak-banyak budak yang mengaji di luar, di Pakistan dan sebagainya, di Arab, Saudi dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah Wahabi ni pun yang ada dalam ni, dia sebenarnya sudah tahu sejarah berlaku dulu. Tetapi pertamanya kerana dia berhutang budi, kerana katanya ini dia dululah yang mengandung Wahabi ni, maka dengan sebab itulah dia dapat memerintah orang-orang. Kemudian dia juga nak lepas daripada pahaman Wahabi ini tak boleh. Kalau bukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dipegang supaya terus mengamalkan ajaran Wahabi. Ya? Jadi yang penting di sini saya tuan-tuan perlu tahu, Wahabi ini adalah satu ajaran yang ditanjung oleh Islam, ditanjung oleh Barat. Kita tak akan menunjukkan dan kita memberi keterangan kepada orang-orang supaya jangan ikut
Sebab tujuannya adalah untuk menghancurkan akidah umat Islam. Ya? Yang mana kalau umat Islam ikut ajaran Wahabi ini, ajaran Islam akan lenyap, ajaran Islam akan lemah, dan itu umat Islam akan jadi propaganda atau hilang. Jadi sebab itulah pentingnya penerangan yang diberikan. Maka saya bawakan buku ini kepada tuan-tuan. Yang mana buku ini ada secara oleh Mufti Mekah. Ya? Yang mana Mufti Mekah ini adalah keturunan Hasan anak Sayyidina Ali. Ya? Dia adalah ulama besar dalam umat Islam pada masa itu. Ya? Jadi buku ini dah berapa tahun dah sekarang, dulu dalam bahasa Arab, ya? Kemudian diterjemahkan. Jadi kita ada kesempatan untuk baca apa isi dia. Maka di sini diceritakan. Maka saya bacakan lebih kurang dia punya sedikit dia punya mukadimah. Apa yang kita buat tulis di sini, ya? Ya? Jadi supaya tuan-tuan dapat gambaran, ya? Bukan kita ambil materi. Ya? Buku yang berada di hadapan pembaca ini adalah terjemahkan daripada kitab yang bertajuk Silsilatul Wahabiyah Usul Islamiyah. Karangan ulama terkenal dunia Islam Al-Makkah Al-Mukarramah, yaitu Al-Imam Al-Sa'id bin Ahmad bin Zaid bin Dahlan. Ya? Beliau ada antara ratusan ulama. Beliau ada di antara ratusan ulama yang menerjemahkan dakwah di bawah Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikut. Ya? Buku ini memaparkan serberintas tentang kronologi gerakan Wahabi di Mekah. Pencerobohan dan keraguan-keraguan yang mereka propaganda kepada umat Islam, dan kesan-kesan kemasukan mereka ke dalam dunia Islam. Ya? Kesan mereka melemahkan Islam. Ya? Sebab itu tuan-tuan kena berhati-hati dan kena beri penerangan dengan cermat. Ya? Sebab dia tujuan adalah untuk melemahkan Islam, sehingga melemahkan dan menghancurkan empayar Umayyah Turki pada masa itu, yang merupakan sebuah kerajaan Islam, empayar Islam yang amat digurungi oleh musuh-musuh Islam pada ketika itu. Di samping itu juga saya juga menuliskan beberapa pendedahan tentang penipuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan keraguan-keraguan yang ditimbulkan dalam masalah mengkafirkan umat Islam. Sebab dia menjalankan arahan itu supaya mengkafirkan umat Islam yang 600 tahun sebelum ini. Maka konon-kononnya gerakan ini adalah gerakan menjadi, ya, konon-kononnya dia adalah menjadi baru. Sebenarnya bukan tuan-tuan. Kita jangan beritahu, ini adalah menjadi baru yang ditandai oleh British. Ya, bukan menjadi macam Imam Ghazali, macam apa tu Imam Nawawi, bukan. Sebenarnya adalah menjadi palsu yang ditandai oleh British. Hari ini kita melihat tidak sedikit perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam dengan sebab ajaran ini. Ya. Pahaman ini memberikan sumbangan terbesar terhadap kehancuran umat Islam. Ya. Pahaman Wahabi ini memberi sumbangan terbesar terhadap menghancurkan umat Islam. Dengan hanya bermodalkan perkara-perkara remeh yang sengaja diulang-ulang generasi demi generasi untuk menghancurkan akidah dan ajaran amalan umat Islam. Seperti contohnya dia kata talqin tak payah lawan kubur Nabi syirik. Ini semua adalah perkara yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Kita rujuklah dalam kitab-kitab ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Dan dalam ini pun sudah ada. Apa itu sejarah semua, istighfar semuanya diharuskan dalam Islam. Tapi orang hari ini dia kata ini syirik, ini khurafat, ini semua adalah untuk hilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena orang kafir dia tahu, selagi umat Islam kafir kepada Rasulullah, selagi itulah berkat Allah akan mengalir kepada kita. Selagi itulah dia gagal untuk mengkristiankan umat Islam, ya, untuk Yahudi dan umat Islam. Jadi ini yang dia buat. Sedangkan permasalahan tersebut telah lama dibincangkan oleh ulama dan tidak patut dibincangkan lagi. Semua dah ada dalam kitab ulama. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku di sini, ya. Jadi saya nak baca panjang masa, jadi tuan-tuan jadi baca sendiri di rumah, ya. Jadi bukunya ada dari 20 ini. Supaya tuan-tuan boleh dapat, ya. Untuk maklumat, ya. Sebab bila kita ada maklumat, iaitu berusaha ada kawan-kawan kita yang kita sayangi, kita pengaruh ke Wahabi, maka kita bolehlah menerangkan. Kalau payah-payah menerangkan, dia tak boleh tahu lagi buku ni baca. Jadi di samping kita sendiri boleh mempertahankan, boleh tahu apa itu Wahabi, kita juga boleh betul berdakwah kepada orang lain. Jadi untuk malam ini saya ingat cukup setakat dulu, ya. Sebab kita pun kalau lama-lama pun dia sudah mengaji ni 40 minit dia ada 50 minit. Kalau dalam sejam pun boleh makan tu orang nyandor, bikin kaki, bikin pinggang, bikin kepala semua tu. Jadi cukup lah. Jadi untuk malam ni saya kata kita boleh dulu, ya. Mungkin kita ada soalan buat apa tak saya. Buat ada yang soalan yang saya tentang Wahabi ni, tentang apa tu. Tak.
Apa tu akal? Ha? Dia yalah dia kalau ikut kajian sains, kajian ahli-ahli sains, akal ni dia otak lah. Sebab itu otak ni kalau dah otak dah putih wajah kata tu. Lepas itu dia pucuk kata view dah putus. Ha? Boleh akal tetap ada. Sebab akal ni bukan nanti bergantung kepada mata dah. Apa soalan ni? Mana akal, kalau dah mata tak nampak akal tak boleh jalan. Macam mana? Akal itu satu kerja lain. Mata itu satu sifat lain. Tapi maknanya tak dinafikan bahawa kalau dah mata otak, maka akal yang didapat dari mata macam berkurang lagi. Mana ada kurang ada akal dalam segi benda yang dapat disaksikan dengan mata. Apa soalan dia? Jadi akal ini diletakkan di kepala, di otak. Tapi hakikat akal itu sendiri sebenarnya kalau dibahas dulu sesuatu yang menjadi bahas, kadang-kadang orang dia pakai akal, kadang-kadang dia pakai nafsu. Kadang-kadang dia pakai roh, kadang-kadang dia pakai jiwa, kadang-kadang dia pakai nyawa. Tapi hakikatnya benda yang tak. Dan sebenarnya dia tidak ada tempat duduk di mana. Bukan di kepala, bukan di perut, kan? Tapi lazim menurut hukum apa tu fizikal. Kalau otak masuk otak lah. Tapi kalau kita nak kata letaknya di kepala secara mutlak, tak boleh juga. Sebab dia tidak ada tempat roh, tidak ada tempat dalam badan. Dia berkata, dia berjulur. Macam mana? Memang dengan kuasa Allah. Mana ada satu yang terlepas daripada kuasa Allah? Tidak ada sesuatu yang terlepas daripada kuasa Allah, sama ada zahir atau batin. Semua dia di bawah kekuasaan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa ibaruh itu semua urusan Allah. Yas'aluna ta'ala ruh wa ruh min amri rabbih. Orang akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh, maka jawablah ruh itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak tahu apa hakikat. Maka akal itu masuk dalam Allah, masuk dalam urusan ruh. Cukup tak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، عمل لا ينفع، وطاعة لا يسمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk lagi satu pengumuman, kita ada bawa minuman tingkatan yang selalu bawa. Jadi siapa yang nak menerima sambil minum boleh. Siapa yang tak berproses itu, jadi kita kalau boleh jangan letakkan cek. Alhamdulillah.